سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan musim majid surah Tuhan musim surah biasanya yang berzah dan kuasa Tuhan masyarakat tentang pembinaan Tuhan kepada diri dan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah sama-sama kita sembahyang secara berjemaah dan yazankan dia waktu cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datang melangkah kaki menggerakkan seluruh anggota masyarakat rumah yang mulia ini. Idza ra'aitum rajula ya'tadi masjidan fashhadu lahu bil iman. Bila kamu lihat lelaki yang ahli masjid, Nabi kata apa? Fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah dengan iman. Kama qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Maksudnya orang yang memakmurkan masajid Allah, rumah-rumah Allah itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. InsyaAllah kita lihat seterusnya pada malam ini dalam Al-Quran Fadilat Al-Quran, Al-Quran, hadis-hadis tentang berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annakum la tarji'una ila Allah bi syai'in afdalu mimma kharaja minhu, yani Al-Quran. Rawahu Al-Hakim wa sahahahu wa Abu Dawud fi marasili an Khabir bin Nufair wa Tirmizi an Abi Umamah bima'nahu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu perkara pun yang dapat mengembalikan di sini tarji'una ila Allah, mengembalikan, yakni menghampirkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih afdal daripada perkara yang telah keluar. Kalau afdal tu dah lebih lah tu, kan? Daripada perkara yang telah keluar daripadanya sendiri, yakni Al-Quran. Tidak ada suatu perkara pun yang boleh mengembalikan, bermaksud mengembalikan ini menghampirkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih afdal daripada
daripada perkara yang telah keluar daripadanya, kharaja minhu, keluar daripadanya sendiri, yakni Al-Quran. Hadis riwayat Hakim, Abu Dawud dan Tirmizi. Telah terbukti daripada beberapa hadis bahawa tiada sesuatu pun yang dapat mengatasi Al-Quran dalam menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini dan penerangannya bahawa membaca Al-Quran adalah satu yang paling baik, adalah cara yang paling baik untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dapat difahami daripada tafsir Hadad Maulana Syekh Abdul Aziz Dahlawi. Telah terbukti daripada beberapa hadis bahawa tiada sesuatu pun yang dapat mengatasi Al-Quran dalam menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi dan bertanya kepadanya, apakah amalan terbaik untuk menghampirkan diri kepada satu kisah yang telah diceritakan oleh syarah dalam hadis ini, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah amalan yang terbaik untuk menghampirkan diri kepadamu? Maka dijawab, wahai Ahmad, amalan itu adalah perkataan. Aku bertanya lagi, dengan memahami ataupun tanpa memahami? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, membaca perkataanku, yakni Al-Quran, dengan memahami atau tidak memahami, kedua-dua cara pasti menyebabkan penghampiran kepadaku. Dipetik daripada kitabnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad bin Hanbal. Macam mana? Wallahu a'lam kaifiatnya. Karena kitab ini, kalau dulu pasal zaman saya agak remaja juga, saya boleh mufti Selangor dulu, Mufti Almarhum Ishaq Lahur kan. Dia ni berguru lah dengan pengarang kitab Syekhul Muhaddisin Maulana Zakaria. Orang datang kepada dia tentang perkataan macam ni. Sehingga kan ada sampai tahap supaya mengharamkan kitab tentang kelebihan Al-Quran ni. Sebab apa? Ada perkataan tentang apa? Tentang Imam Ahmad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, Syekh sanggup Mufti Harun, saya nak mengharapkan kerana kitab ni tuan guru saya yang mengharap. Jadi perkara ini semua perkara yang di luar pemikiran kita, tetapi tak mustahil lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengurniakan sesuatu kelebihan pada seseorang. Tapi kaifiat bagaimana? Tidaklah Allah itu berkisi berkirim sebagaimana yang kita faham tentang yang kita dah belajar kan. Jadi penjelasan satu kena lebih dirujuk. Jadi penjelasan hadis ini dan penerangan bahawa membaca Al-Quran adalah cara yang paling baik. Sama ada kita ni faham, kita tak faham kan? Maka itu adalah penghampiran kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tunggu faham, kadang-kadang lagi best nak, lagi sedap kita baca dengan memahami. Kadang-kadang orang tak nak baca sebab apa? Tak faham. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan ni baca Al-Quran tapi tak faham. Betul lah tu, memanglah kita ni bukan bahasa kita kan? Kita nak faham macam mana sebenarnya, nak faham macam mana mufassir juga kan, sampai kita tahu tentang asbabun nuzul dan sebagainya, atau faham dari segi terjemahan kan? Jadi kalau kita nak faham Al-Quran untuk mentadabbur, mengambillah satu waktu untuk kita tadabbur tafsir yang paling yang baik dengan sinonim dengan kita ni, yang mana yang boleh kita ni tafsir pimpinan Rahman tu kan. Lihatlah dia punya tafsir itu
Soalan. Ataupun kita duduk di dalam kuliah-kuliah tafsir yang ajar oleh tuan guru, tapi dalam satu sudut untuk kita beramal baca. Tapi baca itu dengan bacaan yang tartil yang kita telah sentuh, hadis yang telah berlalu dalam beberapa hadis yang kita telah dengar. Baca dengan tartil yang itu menjadi tuntutannya, menjadi penerimaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada pembaca Al-Quran. Yang itu tak adalah kompromi dah. Bacalah kamu Al-Quran sama ada betul ke tak betul lah, tak boleh lah. Kan kalau betul lah, kan faham tak faham tu itu boleh. Sehingga kan kalau kita betul-betul nak faham tentang Al-Quran, perjalanan dia terlalu jauh. Jadi kita belajarlah membaca Al-Quran dan kita baca Al-Quran, kan? Tunggu faham dalam kalau macam tu memang kita tak baca orang depan. Hazrat Maulana Syekh Abdul Aziz Dahlawi, ringkasan daripada tafsir yang beliau telah tuliskan ialah Suluk Ilallah atau sifat ihsan adalah nama bagi menunjukkan keadaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam hati. Keadaan tersebut dapat dihasilkan melalui 3 cara. Nanti saya membuat balik Al-Quran adalah cara yang paling baik untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat difahami daripada tafsir Hadrat Maulana Syekh Abdul Aziz Dahlawi rahmatullahi alaih. Ringkasan daripada tafsir yang beliau telah tuliskan ialah Suluk Ilallah, Suluk Ilallah atau sifat ihsan adalah nama bagi menunjukkan keadaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam hati. Keadaan tersebut dapat dihasilkan melalui 3 cara. Yang pertama ialah tasawwur, yang dikenali sebagai muraqabah. Yang kedua ialah zikir secara lisan. Dan yang ketiga ialah membaca Al-Quran sebagai yang dikenali oleh kerana cara yang pertama iaitu muraqabah adalah sebenarnya zikir qalbi, yakni zikir dengan hati. Maka sebenarnya semua cara tersebut hanyalah 2 cara, 3 dalam 2. Yang pertama ialah zikir sama ada melalui lidah ataupun melalui hati. Yang kedua ialah membaca Al-Quran. Jadi menyebut berulang-ulang kali apa-apa sahaja lafaz yang dimaksudkan sebagai nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah zikir dan merupakan asbab kepada mudrikah, mudrik darokah, pada darokah. Maksudnya ialah memahami dan mengenali zat yang diingati itu sehingga seolah-olah zat itu hadir dalam hati yang diistihdar. Jadi keadaan hadir dalam hati yang berusaha itu dinamakan ma'iyah, yakni keadaan bersama yang dinyatakan dalam hadis yang berikut, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Al-hadis. Maksudnya hamba-Ku senantiasa mendekatiku dengan ibadah-ibadah nafil, yakni ibadah sunat, sehingga aku mencintainya. Lalu aku menjadi pendengarannya yang dia guna untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dia guna untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia guna untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Sebab apa begini? Apabila seseorang itu menjadi hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadahnya yang banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi penjaga kepada anggota-anggotanya. Maknanya seluruh anggota-anggota bukanlah maknanya Allah pula menjadi kita pula ataupun kita menjadi Allah. Sebenarnya dalam keadaan kita ni
mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badan kita. Mata, telinga, mulut, pemikiran kita, tangan, kaki yang berjalan dan sebagainya, semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh manakah hari ini kita semua kita renunglah sejauh manakah kita hari ini dalam 24 jam 24 jam masa kita ini yang kita habiskan dengan membaca Al-Quran. Mata, telinga dan semua anggota badannya akan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut menyebut tentang ibadah sunat, kerana ibadah fardu adalah sesuatu yang sudah ditentukan dan tidak boleh ditambah. Jadi keadaan yang disebut dalam hadis di atas akan terhasil apabila kehadiran Allah Subhanahu wa taala berterusan di dalam hati, sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini. Walau bagaimanapun cara penghampiran yang begini hanyalah kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Sekiranya ada orang yang mengulangi sesuatu nama yang lain dengan tujuan menghampirkan diri kepadanya, maka penghampiran itu tidak mungkin terhasil. Ini adalah kerana penghampiran dengan cara ini dilakukan hanya kepada sesuatu yang mesti mempunyai dua sifat. Yang pertama, ilmunya merangkumi segala sesuatu termasuk zikir-zikir daripada orang yang mengingatinya, sama dengan hati ataupun dengan lidah, walaupun dalam bahasa-bahasa berlainan dan pada masa yang berlainan. Yang kedua, dia mempunyai kuasa untuk menzahirkan kebesarannya dalam jiwa orang yang mengingatinya, serta berkuasa untuk memenuhi keinginan orang itu. Sifat ini juga dikenali dengan dunuh, tadalli, nuzul dan qurb. Oleh kerana kedua-dua sifat ini hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa taala, maka melalui cara yang telah disebutkan di atas, hanya penghampiran kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan dapat dihasilkan. Dan juga mengambil maksud tentang hadis kursi yang berikut, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa man ja'ani yamshi ji'tuhu muharwilan, yamshi ji'tuhu muharwilan. Rawahu Muslim wa Ahmad. Sesiapa yang mendatangiku sejengkal, aku mendatanginya sehasta. Sesiapa yang mendatangiku sehasta, aku mendatanginya sederpa. Dan sesiapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Jadi perumpamaan dalam hadis ini hanyalah untuk apa? Untuk memudahkan kefahaman kita. Maha suci Allah daripada berjalan berlari. Kan? Maknanya di situ sejauh mana hamba ini dekat, cara apa yang dia dekat, cara apa yang dia gunakan untuk dekat kepada Allah. Allah menghampiri dia, mendatangi dia dengan lebih baik daripada kita. Itu yang nak difahamkan. Ya? Kita hampir kepada Allah walaupun sikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghampir kita, datang kepada kita lebih baik daripada itu. Sebab ada sifat Allah ni, sifat syakur. Allah ni menerima, maha menerima. Allah syakur. Masa hadis kursi di atas, tidak Allah memberi perhatian dan tumpuan kepada mereka yang mengingati dan mencarinya lebih daripada usaha mereka sendiri. Kenapa tidak? Sedangkan inilah tuntutan kemurahan terhadap sesuatu zat yang maha. Oleh itu, apabila ingatan daripada orang yang berzikir itu berterusan, maka perhatian dan tumpuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya juga akan berterusan. Oleh kerana kalamullah, balik pada Al-Quran, tidak lain, bukan adalah zikir, dan tidak ada satu ayat pun yang sunyi daripada zikir serta tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang sama didapati melalui pembacaan Al-Quran.
kita sebut tadi dua dalam tiga tadi maknanya zikir qalbi, zikir lisan, satu amalan zikir, dan satu lagi dengan kita membaca Al-Quran. Walau bagaimanapun pada Al-Quran terdapat tambahan suatu perkara khusus yang boleh menyebabkan bertambahnya penghampiran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara khusus itu ialah setiap perkataan mengandungi sifat dan kesan pengucap. Siapakah pengarang buku? Kita kena tak pengarang buku dulu. Kalau sebelum kita nak membaca buku, apa yang kita kena perhati? Mesti kita tengok pengarang. Kerana apa? Kesan pengarang itu boleh mempengaruhi kepada pembaca. Sebab tu anak-anak kita kadang-kadang tengok buku apa yang dia baca. Kadang-kadang terbawa di dalam kehidupan. Kau baca buku apa? Harry Potter, itu dulu sama budak-budak kan. Macam itulah kesannya. Jadi tentang pembacaan Al-Quran ni, satu perkara yang jelas dan nyata ialah membaca berkali-kali syair-syair daripada orang yang fasik dan fajir akan meninggalkan kesan yang buruk kepada kita. Sebab tu kita tengoklah novel-novel cerita ke dan sebagainya. Kita suka baca novel kan. Macam mana ni mesti? Betul ini. Okey. Sini tak ada satu. Ya. Kalau nak masjid. Masjid pun betul kadang-kadang. Mau tak ada mazhab minggu. Jadi perkara mana tadi? Meninggalkan kesan yang buruk kepada kita kan? Syair-syair kan? Syair-syair daripada orang yang fasik dan fajir. Itu kalau contohnya lagu-lagu kan. Cuma sekarang ni lagu-lagu yang penggunaan alat-alat muzik kan. Apabila ulama kontemporari kan, antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengharuskan ini zaman dulu tak ada kan, tak ada halus ni apa saja yang melibatkan alat muzik, gambus dan sebagainya, asalkan tu dia jadi lawa. Bagaimana kisah Zazan kan, kisah Zazan ketika dia main, dia punya biola, dia kata biola ke gambus ke, kalau letak dalam pasir ni pakai ni lah kan, letak masri, lagu-lagu apa, lagu-lagu Arab ni kan. Datang Ibnu Mas'ud ketika itu, dia dengar solat Zazan ni solat betul sahaja. Alangkah baiknya kalau dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi bila didengar oleh Zazan, dia ditegur oleh siapa? Pokoknya sahabat Nabi. Terus dia ucapkan dia punya alat muzik dia, dan dia menjadi satu orang pengikut Ibnu Mas'ud, dan akhirnya dia jadi satu orang alim. Sementara syair-syair daripada orang muttaqin akan membawa kesan dan hasil yang baik. Ila sudul firdaus. Itu pun ramai orang yang ada kena viral kan. Saya pun dengar sakit hati juga kan. Bila baca tak pernah. Jadi kita tak ada pegang begitu. Oleh kerana itu juga berlebih-lebihan dalam mempelajari ilmu mantik dan falsafah, ilmu logik akal kan, akan membawa kepada sifat sombong dan takabur. Sedangkan menyibukkan diri dengan ilmu hadis akan melahirkan sifat rendah diri. Namun ilmu mantik ni penting sebenarnya juga. Sebab tu di madrasah telah, kalau dia dah naik tahun 5, tahun 6, dia akan belajar ilmu mantik. Tapi dia kena habis ilmu adat lain. Ilmu tentang pun nahu, saraf, balaghah, ilmu badi'ah dan sebagainya lah kan. Kalau semata-mata belajar ilmu mantik saja, itu yang dia jadi betul kan, semua nak logik akal. Sedangkan ulama-ulama kita, Imam Ghazali rahmatullah alaih, menggunakan ilmu mantik ini untuk memperjelaskan tentang hukum fiqh dan sebagainya, ilmu tasawuf. Kita belajar sifat 20 sendiri pun itu semua otomatik kan tu. Ya. Kalau kita nak menerangkan tentang kewujudan Allah, sifat dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan nak mengatakan
mengatakan alam ini tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya pencipta. Jadi maknanya kena belajar ilmu mantik itu mestilah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu bab, satu kitab sekarang ni, pelajar-pelajar madrasah memang dia belajar ilmu mantik. Walaupun bahasa Inggeris dan bahasa Parsi ialah sama sahaja dari segi kedudukan, iaitu sebagai bahasa, tetapi buku-buku dalam bahasa-bahasa tersebut membawa kesan yang berlainan kerana perbezaan sifat yang terdapat pada penulis-penulis. Oleh kerana perkataan-perkataan sentiasa mengandungi kesan-kesan penuturnya, maka kerana itulah mengulang-ulang perkataan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan melahirkan kesan-kesan dan penghampiran dengan penutur perkataan itu. Jadi selain daripada itu, kebiasaan setiap penulis ialah apabila ada orang yang mengambil berat membaca tulisannya, maka secara tabii penulis itu akan memberi tumpuan dan perhatian kepada orang tersebut. Kalau kita ni mengarang buku, ada peminat-peminat, maka dah tentulah kita rasa gembira. Oleh kerana itu, perhatian yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengulang-ulang perkataannya adalah sesuatu perkara yang lumrah dan pasti, dan tumpuan yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang akan menyebabkan seseorang pembaca Al-Quran itu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang ada sifat untuk menghampirkan yang disebutkan tadi itu. Maknanya kalau perkataan lain tak termasuk. Tapi kalau Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka apabila hamba-Nya itu mengulang-ulang membaca, bahkan menjadi wajib kepada kita membaca suratul Fatihah di dalam solat, membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat ini kepada saya dan anda juga, kata pengarang ini, kepada dia lah, kepada kita semua. Allah insya-Allah. Jadi sebagai pengisian itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan sebagai satu matan hadis yang kita lepas ni tak lupa sampai Ramadan kan, ini minggu akhir. Satu hadis lagi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, hum ahlullah wa khas, hum ahlullah wa khassatu rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hakim Ahmad. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ahli daripada kalangan manusia. Kan, macam mana menteri dia punya kabinet Menteri Kuasa ada punya exco kan. Dia punya apa? Exco kan. Di Dewan Undangan ni kan, dia punya apa? Betul kan? Lebih kurang itu kita bukan nak cakap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia mempunyai ahli di kalangan apa? Di kalangan kita lah, di kalangan manusia. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang Al-Quran adalah ahli Allah Subhanahu Wa Taala dan orang Allah yang khasah, orang Allah yang khas, yang istimewa, orang Allah yang istimewa. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Jadi insya-Allah kita jumpa pada masa yang akan datang. Sedikit perhuraian di sini. Yang pertama sekali yang disebut tentang ahlullah ini, ahli Allah ini adalah orang yang hafiz Al-Quran. Namun ada juga pencerahan ataupun kupasan hadis, walaupun dia ni bukan yang hafiz Quran, tetapi sangat banyak membaca Al-Quran, sehingga kan dia disebut sebagai ahli. Maknanya orang tu dia berdamping dengan aku. Kalau dia berdamping ke senapang, orang panggil dia depan senapang. Dan sebab apa?
Sebab dia ni memang senapang betul. Sikit-sikit kan depa dia kan senapang kan. Kalau orang tu tukang susu dia kan jadi dikata gelaran man susu kan. Maknanya memang sinonim dengan dia ni kan. Jadi benda-benda yang elok lah dia kan. Kadang ada orang panggil tu man rimau. Apa sebab kan? Sebab dia memang rimau bantai kan. Sebab memang begitu keadaan dia kan. Jadi bila kita ni memang dikaitkan banyak dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala melantik ataupun menggelar sebagai ahlinya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran ni. Tuan-tuan, saya nasihat kepada lagi sekali bulan Rajab, kita masuk Syaban kan, besok Isra Mi'raj ya, betul tak kan. Jadi saya tak ditekankan lepas ini juga dengan Al-Quran. Kata bolehlah kita kalau lokek-lokek tu kata ya tuan semua baca Quran, kita baca Quran kan. Tapi lebih sedikitlah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Dengan awal Ramadan baru kita nak buka, sekarang ni kita dah warming up kan, yang puasa alhamdulillah dan sebagainya. Sama juga dengan pembacaan Al-Quran ya. Teruskan tuntun bacaan dan menambah pada masa-masa yang akan datang, terutama pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya kita semua taufik dan hidayah untuk kita amal sampaikan dalam amalan kita dengan Al-Quran dan sebab Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'an sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hasib bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam.